Assalamualaikum semua. Anda bersama saya lagi di dalam kapsul bicara bisnes, dan insya-Allah kita cerita tentang sihir perniagaan yang berlaku ketika ini dari perspektif kaedah rawatan. Insya-Allah. Dan dalam video ini anda akan nampak nanti, atau anda akan dapat tahu berkenaan dengan apa yang telah atau sedang berlaku dalam dunia perniagaan yang disihir. Peniaga yang kami jumpa, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, peniaga-peniaga yang kami jumpa ni, mereka ini telus dan menceritakan kepada kami data-data yang tak pernah terlihat ataupun tidak pernah dikutip oleh Prisno dalam kajian tentang sihir, terutama dalam sihir perniagaan, tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah anda bersama saya, Ustaz Muhammad Firdaus. Jangan lupa klik butang like, share, subscribe saya punya channel di YouTube, like saya punya Facebook, dan follow saya di IG, and of course ada TikTok juga. Dan bila kita bicara tentang kaedah, ada banyak tanggapan yang berlaku di dunia sihir perniagaan ini. Saya sebut dunia sebab apa? Dia seperti satu alam yang baru, yang mana sihir ini dikenakan secara langsung bertubi-tubi terkena kepada mereka-mereka yang berniaga. Bagi anda yang ada komen, tulislah di ruangan komen di bawah ini, untuk kami dapat feedback anda berkenaan dengan sihir perniagaan ini, tuan-tuan dan puan. Ramai peniaga yang harap hanya bantuan dari langit saja dapat bantu mereka. Harapan itu memang betul, tapi kita lupa tentang usaha. Dan bila kita cerita pasal usaha, kita tengok balik kaedah. Peniaga di luar sana menganggapkan kaedah-kaedah rawatan ni sangat simple, sangat diambil mudah, yang membuatkan ramai yang akhirnya kecundang dan bertindak untuk menutup jualan. And of course, perniagaan yang dibina bertahun lamanya boleh lingkup dalam satu masa. Dalam kebanyakan kes yang kita kenal pasti di Prisno dan kita ubati, antara perspektif yang ada di kalangan peniaga adalah sihir ini akan datang dan pergi. Yang kedua, hanya memadai menggunakan bentuk-bentuk amalan tertentu sahaja mampu untuk menghalang atau membuatkan semua jenis gangguan-gangguan yang terkena terhadap perniagaan mereka itu diatasi. Dan data kita menunjukkan kebanyakan peniaga cenderung kepada perkara-perkara yang kita katakan sedikit tergelincir daripada landasan sebenar dalam merawat penyakit sihir perniagaan ini. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya nak terangkan kepada anda, sihir perniagaan ini akan membuatkan perniagaan anda tiba-tiba tak laku, walaupun you belajar dalam ilmu penjualan, you jumpa mentor, you masuk seminar, you buat marketing and awareness, you keluar 100,000, you dapat 1 juta, besok you keluar balik 1 juta, you tak dapat balik 1 juta, you dapat kosong. Ada banyak perkara yang mendorong kepada perkara-perkara ini berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Khususnya bagi mereka yang berniaga bertahun lamanya. You nampak jualan you semakin menurun. You pun tukar mengikut behavior pelanggan sebagainya. Malang sekali. Ia tidak mendatangkan hasil. Ilmu yang telah ada dalam perniagaan dianggap sudah pun mencukupi. Sehingga kan banyak peniaga-peniaga kita yang tersungkur di pertengahan jalan. Perspektif ini kena ubah, tuan-tuan dan puan-puan. Kaedah-kaedah tertentu harus diguna pakai untuk membantu perniagaan anda naik dari satu tingkat ke satu tingkat, dari satu fasa ke satu fasa. Perniagaan is not just sales, tapi ia lebih dari itu. Tuan-tuan dan puan, sihir perniagaan akan dikenakan various ways. Macam-macam cara dia boleh kenakan pada kita sebagai seorang peniaga. Dulu pernah popular
dengan proses penutupan kedai. Jalan tak nampak, kedai nampak tertutup. Banyak berlaku di utara perkara-perkara ni. Apa mereka buat? Peniaga tegar akan ambil air dan spray, baca Yasin 40 kali dan spray. Adakah perkara-perkara ini benar-benar membantu atau tidak? Apa pendapat anda? Cuba tulis di dalam komen. Ada juga tuan-tuan dan puan di kalangan data Prisno menunjukkan ramai peniaga kita yang hanya bertawakal. Tanpa usaha, tak tahu nak doa apa pun tak buat, tawakal je lebih. Aku buka berniaga ni, Allah bagi rezeki, aku tawakal kepada Allah. Saya pun puji, bagus. Tawakal pada Allah tu lebih baik daripada you bertawakal kepada makhluk. Tetapi tawakal saja adakah mencukupi untuk menghilangkan derita kepayahan diri kita dan menghilangkan derita kepayahan yang berlaku pada anak dan isteri yang sedang terkesan kerana sihir perniagaan, tuan-tuan dan puan. Sudahlah perniagaan makin merosot, penjualan juga makin merosot, dan modal yang telah dilaburkan tidak boleh dipusingkan. Malah ada satu-satu ketika modal terpaksa ditambah berulang-ulang kali dalam model bisnes yang telah dibuat. Inilah konsep yang paling ramai buat. Hanya pacak kemah tepi jalan, buat study sikit, market study, and then set up produk, bagi harga menarik, tawakal kepada Allah. Akhirnya tersungkur di tepi jalan dan menyalahkan semua orang. Orang tu dengki kita, orang ni dengki kita, tapi kita tak bersedia. Sebagai seorang peniaga, mesti bersedia akan sebarang kemungkinan yang berlaku. Bagi mereka yang mengamalkan konsep tawakal ni bukanlah salah, tetapi sehinggakan menzalimi diri sendiri sebab takut sangat syirik. Oh, baca tu tak boleh, oh syirik. Oh, pakai cara macam ni, syirik. Oh, pakai ayat ni, syirik. Semua benda nak syirik. Lepas tu bila sakit, bagi tahu dekat satu Malaysia, orang kita tak boleh tengok orang lain senang, dengki. Kita tak boleh ubah orang, tuan-tuan dan puan-puan. Kesyirikan yang berlaku itu perlu ditafsir. Kita ada kematangan fikiran, kita boleh nampak apa yang syirik atau tidak. Tapi tawakal tanpa usaha is nothing. Sehingga kayu menzalimi diri sendiri, redha, sakit, terima. Sehingga pasangan tergolek, tak boleh bangun, akhirnya busung dan mati. Anak-anak habis kulit mengelupas, gatal-gatal. Kita pula akhirnya menyalahkan takdir. Apakah ini ciri-ciri orang yang bertawakal dan berjaya dalam perniagaan? Fikir-fikirkan. Bagi pesakit-pesakit, mereka ini perlukan informasi, pengetahuan, atau menjadi hak pelanggan atau klien atau pesakit sihir. Bila bertemu dengan seseorang perawat itu, maka perawat perlu menceritakan apa yang berlaku. Sebagai seorang perawat seperti kami akan terangkan rawatan-rawatan khusus yang akan dijalankan kepada peniaga-peniaga. Itu memang satu hak dan juga satu tanggungjawab bagi perawat untuk beritahu, explain apa yang akan dilakukan untuk satu-satu perniagaan. Di Prisno, kita akan tanya you luar dan dalam. Kita ambil maklum semua perkara secara menyeluruh. Barulah akan diterangkan step 1, 2, 3, 4, 5, 6 hingga 7 step untuk you bebas sihir perniagaan dan mendapat sales mengikut apa yang you rangka dalam program-program yang you jalankan untuk meningkatkan jualan. Bagi founder-founder sekalian, anda yang ada produk ketika ini, bercadang untuk buat produk, anda perlu faham tata tingkat sihir-sihir ini. Dan you tak perlu buat apa-apa. You perlu jumpa perawat untuk bagi tahu mereka, ya, bagaimanakah perawat boleh bantu anda untuk mengatasi serangan-serangan sihir yang sedang berlaku atau bakal berlaku. Peranan perawat juga dan juga peranan klien perlu seiring. Dalam satu-satu kaedah rawatan sihir perniagaan, dua-dua ini perlu seiring. Apa guna perawat berhempas pulas membantu you kalau anda sebagai seorang peniaga tak sujud kepada Allah? Itu antara peranan-peranan klien kami. Di setiap klien Prisno, kita akan bagi tahu you punya tanggungjawab, solat, zikir, mengaji,
Dan kalau boleh you berpuasa, puasa sunat atau ganti. Solat, zikir, mengaji itu perlu dibuat. Kalau boleh setiap masa, setiap hari. Tapi ramai yang tak sedar perkara ini. Sanggup ambil tangkal, azimat, tampal ke wafak-wafak dekat perniagaan. Konon-kononnya benda-benda ini boleh bantu you menguruskan serangan yang dikenakan. Jadi apakah kaitan di antara kaedah rawatan tu dengan bantuan yang diterima? Ramai orang ingat bantuan hanya datang pada perawat. Tidak. Mengikut kaedah-kaedah tertentu, maka you akan dapat bantuan yang sewajarnya dari langit. Fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi